Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan juga guru-guru terutamanya yang terlibat dalam perkembangan awal anak-anak. Okey, jadi hari ini saya nak kongsi book review tentang buku Jom Pintar ABC yang saya tulis. Okey, jadi mula-mula saya nak bagi tahu bahawa buku Jom Pintar ABC ni sebenarnya sesuai bagi anak-anak yang berumur di antara 4 hingga 7 tahun. Ataupun anak yang berumur lebih daripada 7 tahun pun boleh, yang mana ada di antara mereka bermasalah dalam pengecaman huruf ya. Sebenarnya mengikut pengalaman saya, bukan sahaja anak-anak yang berumur 5 atau 6 tahun bermasalah untuk mengenal huruf. Sebaliknya, saya pernah mengalami anak yang berumur lebih daripada itu ya, di tahap 2 sekolah, yang mana hanya mengenal 2 huruf. Jadi dekat sini sebenarnya kita sebagai ibu bapa dan juga pendidik, pada pendapat saya lah ya, perlu menggunakan teknik yang berbeza untuk membantu mereka. Mungkin teknik yang ada sekarang tidak sesuai untuk mereka. Jadi apa kata kita semua try ataupun cuba teknik baru saya ini. Apa yang ada dalam buku Jom Pintar ABC ni kalau tengok tajuk, alamak, ini ABC je ke? Anak saya pun dah pandai dah ABC. Tapi ada tapinya. Okey, mula-mula tengok ada teknik nada. Teknik nada ni istimewa sebab merupakan ciptaan saya sendiri berdasarkan pengalaman saya mengajar. Jadi insya-Allah boleh membantu kepada ibu bapa maupun guru-guru yang mana ada anak-anak yang sukar mengenal huruf. Sebab anak-anak ni dia punya penguasaan pembelajaran tak sama Okey, yang kedua apa lagi yang ada dekat dalam buku ni? Ada teknik jari. Teknik jari memang ada guru-guru yang dah menggunakannya, tapi dalam buku saya ni panduan teknik jari penuh daripada huruf A hingga Z, huruf besar dan juga huruf kecil. Apa istimewanya teknik jari? Nanti saya akan cerita satu persatu Kemudian apa lagi yang ada dalam buku Jom Pintar ABC ni Ada 16 aktiviti pengukuhan yang menyeronokkan, yang mana boleh melibatkan penglibatan ibu bapa maupun guru-guru ataupun anak-anak boleh bermain dengan rakan-rakan di sekolah Selain itu ada juga panduan bervideo dalam bentuk QR code. Video ni kalau misal kata ada masalah untuk mengajar, boleh dapatkan panduan daripada video yang saya tunjukkan lah. Tapi itu sekadar panduan, ibu bapa dan juga guru digalakkan untuk mengikut kreativiti masing-masing. Okey, so first tengok page pertama apa ada. Sebenarnya susah tak susah adalah bergantung kepada kaedah ataupun cara kita mengajar. Sebab tu saya selalu bila mengajar anak-anak, saya akan pastikan first saya berada dalam emosi yang stabil Biasanya saya akan ajar selepas solat lah, tu saranan saya Okey, tengok apa lagi yang ada. Ini biasalah, ini untuk tulis nama. Okey, ini khas memang saya pun tak sangka saya boleh menulis dan menerbitkan buku sendiri Alhamdulillah. Okey, so terus ada bahagian kandungan, total ada 52 pages. Ni prakata ni sebenarnya saya nak berkongsi apa yang ada dalam buku ni Okey, kita ada juga muka surat untuk panduan penggunaan buku untuk teknik nada yang pertama. Sebenarnya saya dah buat pun dalam video cara nak menggunakan teknik nada ni. Cuma yelah kadang orang kata teknik nada orang tak clear sebab benda baru kan. Biasa kita kena kata orang elaborate lebih lah. Jadi dekat sini nampak je muka depan macam saya kata kan, ABC je pun, tapi dalamnya sebenarnya ada benda inovasi yang baru, yang mana saya rasa inovasi ni kalau kita saling sebarkan di antara kita, insya-Allah saya rasa boleh membantu lebih ramai lagi anak-anak yang mana bermasalah dalam pengecaman. Kadang anak-anak ni ialah sebab mereka ada tahap penguasaan yang berbeza. Kadang anak A dia boleh straight ingat A sampai Z, anak B pula ingat separuh Kadang ada setengah budak dia boleh ingat 10 sahaja ke. Tapi dengan kaedah mempelbagaikan kaedah, saya rasa insya-Allah kita akan dapat bantu mereka mengenal dan juga mengecam huruf ABC ni dalam masa yang singkat dengan kaedah teknik nada yang saya perkenalkan. Maaflah banyak pula bercerita Okey, tak sabar dah ni. Okey, first dalam buku ni teknik nada ni semua seperti yang saya tunjukkan dalam video. Yang tu cara-cara nak mengajar pun saya dah bagi dalam video Jadi
dekat sini videonya ialah yang dalam bentuk QR code. Macam mana nak guna QR code? Okey, ambil telefon, download QR scanner app. Yang ni. Okey, so macam mana caranya? Kita scan aje lah. Ni dah ada tadi, saya dah buka satu. Okey. Contohnya kita scan huruf A. Jadi dia akan keluar satu link dekat sini. Tekanlah link tersebut. Tengok keluar lagi gambar saya. Teknik nada ni kita ada gunakan kata kunci. Kata kunci ialah perkataan-perkataan yang bergaris di sini. Ini nyamuk. Kata kunci digunakan untuk membantu anak-anak recall. Okey, saya bagi contoh satu huruf lah. Cakap banyak-banyak kan tak faham, susah pula. Okey, satu contoh. Okey, saya ambil dekat sini. Ni huruf E. Okey, contohnya kita nak explain dekat anak macam ni. Adik, bila adik main tanah, tanah tu kotor kan? Biasanya main tanah mak marah tak marah? Mesti mak marah. Dia nampak je adik main tanah masuk dalam rumah, dia kata apa? Kotornya. Okey, jadi dekat sini bila dah cakap je kotornya, tunjuk gambar ni dekat anak, kata okey, ini huruf E. Minta dia sebut huruf E. Ni main tanah, mak kata apa? Kotornya. Okey, ini huruf E. So kita kena ada pengulangan di situ Jadi misal kata kita dah ajar hari ni, besok pula anak-anak lupa. Jadi bila lupa, kita bagi dia kata kunci. Dek, semalam ingat tak dek kita belajar ni huruf apa ni dek? Dia macam tu je. Okey, bagi kata kunci. Bila main tanah, mak kata apa? Kalau dia beberapa dalam 2 kali tanya tak ingat, bagi je jawapannya. Kotornya. Tapi kena gunakan kata kunci yang saya beri dekat sini, dan juga dia punya kata orang perkataannya lah. Bila main tanah, mak kata kotornya. So ni huruf E. Okey, itulah antara contoh bagi penggunaan teknik nada dalam buku ni. Sebenarnya teknik ni saya dapati berkesan untuk mengajar anak saya dan juga anak-anak didik. Jadi saya rasa rugi kalau saya simpan je ilmu ni untuk diri sendiri. Itulah yang saya bukukan. Sebenarnya ni lebih kepada perkongsian ilmu. Jadi kalau ibu bapa dan juga guru-guru di luar sana ada masalah yang sama yang seperti saya alami, bolehlah mencuba teknik ni sebenarnya, dan juga disebarkan teknik ni untuk kegunaan orang lain Okey, apa lagi yang ada dekat sini? So saya ada aktiviti Jadi dekat sini, oleh kerana kita sasarkan kepada anak-anak berumur 4 tahun ke atas, so ni ada asas menulis. Kadang budak ni yang mana dah pandai menconteng-conteng tu, kita boleh dah suruh dia menulis mengikut, menerap mengikut pattern, bentuk. Okey, yang ni pun sama Okey, so yang special dekat sini ialah ada aktiviti 3 untuk sini dia kata menggunting dan menampal. Gambar bagi aktiviti teknik nada ada di halaman 52 di muka surat terakhir. Okey, jadi apa yang saya target sasarkan untuk aktiviti 3 ni ialah di mana kita nak anak-anak kita recall. Biasanya aktiviti 3 ni saya cadangkan supaya kita buat aktiviti ni bila dah 4 kali kelas. Okey, maknanya masuk 4 kali kelas tu kita dah 4 kali kita repeat teknik nada dengan anak-anak. Mungkin hari ni, besok, lusa dah 4 kali. Jadi bila kita dah nampak ada huruf yang dia dah kenal tu, kita boleh proceed dengan aktiviti 3. Jadi dekat sini bila ada juga huruf yang dia tak ingat. Okey, contoh nak buat aktiviti 3 ni saya pilih huruf J. Okey, tengok adik, tu yang dekat muka surat sinilah. Ni G. Dekat sini dia kata kucing ini jinak. Ceritalah dulu dekat anak. Okey, dek tahu tak kucing yang jinak tu macam mana? Kucing jinak tu selalu boleh dipegang. Lepas tu dia suka dibelai, dia manja datang dekat orang, dia ngiau-ngiau kan. Okey, jadi kucing ini ialah kucing yang jinak. Jadi dekat sini, dekat aktiviti 3. Okey, bila dekat sini kita akan minta dia tanyalah sepatutnya kan, sebab kita sambil buat aktiviti kita nak dia recall. Okey, dek ni huruf apa? Huruf apa pada masa sama tu kita dah siap-siap potong lah yang halaman belakang ni kan. Okey, ni aktiviti ni. Jadi
Bila dia tak ingat huruf G, kita kata dekat dia lah, ni kucing apa? Kucing Gina. Kan perkataan mana tadi? Gina ni. Gambar yang ini dia akan sesuaikan dengan huruf G. Itulah tujuannya. Sebenarnya nak membantu pengukuhan minda anak-anak dari segi pengecaman dan juga kata kunci kalau dia tak ingat. Okey. Kemudian ada aktiviti collage, aktiviti menerap tulisan. So, lagi satu aktiviti dekat sini untuk collage. Saya nak share. Kita akan gunakan bahan terbuang lah, digalakkan ya. Macam surat khabar, apa ni, kertas-kertas berwarna, tak pun tali. Okey. Bila dah habis menampal, katakan tak semestinya semualah. Katakan dalam A hingga F. So kita akan minta anak-anak untuk merasa collage yang dia tampal pada huruf, supaya tujuannya supaya dia dapat feel dia punya bentuk tu macam mana. So bila dia merasa tu, biar ikut cara menulis yang betul lah. Itu sebahagian salah satu tujuan untuk aktiviti 4. Okey, kemudian ada pengenalan huruf besar dan juga huruf kecil. Terusnya aktiviti 6, 7, 8. Okey. Seterusnya kita ada bahagian B untuk teknik jari. Ada panduan mengajar teknik jari. Okey, dekat teknik jari ni merupakan satu panduan yang mana kita gunakan untuk membantu anak-anak mengingat bentuk huruf. Okey, jadi dekat sini saya ada sediakan panduan teknik jari untuk huruf A hingga Z, huruf besar dan juga huruf kecil. Okey, contohlah katakan kita tengah sibuk depan laptop kan, tengah menaip, tiba-tiba anak datang, dia tanya, Mama, huruf D besar macam mana? Dia tengah rajin ulang kaji kan, dia tengah buat ABC, tiba-tiba tanya, Mama, huruf D besar macam mana? Kita dekat komputer tengah serabut nak siapkan report, tak siap-siap, tiba-tiba dia tanya, aduh, nak cari pen dengan kertas dah tak jumpa dah. Okey, jadi kita gunakan tangan. Okey, jadi untuk teknik jari ni kelebihannya ialah ia membantu kita untuk memberikan respon yang segera kepada anak-anak. Tak perlu gunakan pen, tak perlu gunakan kertas. Okey, tak perlu nak menulis di awan, sebab kadang kalau kita bagi description ataupun penerangan dan juga menulis dekat awan, kadang anak-anak dia akan salah anggap. So dia akan buat huruf D lain daripada yang sepatutnya. Okey, jadi dekat sini kita gunakan apa? Tangan. So huruf D ni caranya, tengok panduan saya ada bagi. Okey, dekat dalam panduan huruf D, okey, contoh dekat sini, mana-mana yang saya gunakan ayat dalam pembuka kata dan penutup kata ni so ayat tu lah yang kita akan beri panduan kepada anak-anak. So semasa kita gunakan teknik jari, tunjuk jari tu, kita kena cakap juga Okey, kat sini ada apa? Ada satu kaki tegak dan juga ada satu bulat besar. Okey adik, huruf D tu dia ada satu kaki tegak, lepas tu satu bulat besar. Macam mana cara buatnya? Luruskan tapak tangan kanan. Try tapak tangan kanan, bentukkan C dengan jari kiri dan cantumkan. Tada, huruf D. Okey, memang sangat membantu. Okey, lagi kita ada apa dekat sini Kita ada aktiviti. So aktiviti yang ada dalam buku ni berjumlah dalam 16 aktiviti. Adalah aktiviti yang kata orang range daripada aktiviti yang mudah dan juga aktiviti yang boleh dibuat sendiri oleh anak-anak ataupun aktiviti yang melibatkan pelibatan ibu bapa, kawan-kawan ataupun guru. Ada kategori yang berlainan lah. Jadi ada juga aktiviti yang memerlukan kata orang fokus budak tu maknanya dia akan khusyuk buat. Contoh macam yang ni lah. Okey, dia kena warnakan huruf ABC dengan huruf dengan warna merah, bentuk awan warna biru, okey, dan juga sebagainya. Kalau mengikut pengalaman saya lah, dalam kelas saya bila saya buat aktiviti yang menampal untuk aktiviti 3 tu, yang kat depan tadi tu kan, memang memerlukan masa. Kata orang, yelah, budak-budak suka dengan gambar, jadi dia akan nak buat sampai Z. Kadang kita target nak buat 5 huruf, tapi anak-anak ni dia akan minta lagi lah, nak buat lagi lah, nak tampalnya. Cuma yelah, kadang kita rasa yelah, penat nak melayan kan. Seterusnya aktiviti 11 ni sebagai pengukuhan, kita nak cek adakah anak-anak dah ingat untuk huruf dan juga nada yang kita beri. Especially kita nak ingat huruf lah. Jadi dekat sini dia akan pairkan, pasangkan. Okey, yang gambar ikan ni ialah ikan besar ni, ikan apa? Ikan U. Ikan jerung, nama lain dia ialah ikan U. Okey,
ada gambar mewarna untuk diwarnakan, ada juga bermain dam huruf. Okey, dam huruf ni kita boleh main dengan anak ataupun minta adik-beradik yang lain main dengan anak kita okey, sambil dia main, okey, katakan dia baling dam, dadu tu dia baling dapat 3. So dia mula kat sini 1 2 3 macam main dadu lah. Bila dah sebut dah sampai dekat 3 ni, S ni minta dia sebut huruf. Okey. Ini ada section untuk ulang kaji. Ada juga aktiviti main bingo. Bingo semua orang tahu kan? Kena dapatkan satu garisan lurus, ada 5 kotak. Sama ada sengit ke, tegak ke, melintang ke Maknanya kita akan sebut. Okey, adik cuba cari huruf C. C dengan color sini C. Daripada sini kita akan buat satu garisan lah. Okey. Menulis huruf besar dan kecil. Kemudian aktiviti terakhir untuk mencari huruf ABC tersembunyi. Huruf A, B, C kecil, A sampai Z yang tersembunyi. Okey, last sekali ada bahagian untuk ABC bergambar. Okey, biasa kalau anak dah pandai dah kenal huruf, okey, kita buka bahagian yang terakhir ni, kita minta dia sebutkan huruf dia. Okey, dan juga ni lah gambar ni minta dia sebutkan. Okey. Tahniah, adik dah pandai. Alright. So, saya berharap agar ilmu yang saya ingin kongsikan ini bukan berhenti pada anda sahaja. Saya harapkan jika ilmu ini berkesan untuk anak anda, kongsikanlah dengan orang lain agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Jadi buku ni boleh digunakan di peringkat tadika, peringkat prasekolah dan juga untuk program pemulihan insya-Allah. Yang penting kita berusaha untuk bantu anak-anak dan mencuba sesuatu yang baru. Jadi jangan lupa dapatkan satu set buku ini untuk anak anda. Terima kasih.